Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang pertama yang kita bincangkan yang lepas adalah larangan berlaku marah. Yang kedua berkaitan dengan bersifat malu. Dan malam ini insya-Allah kita sambung dalam perkara yang ketiga ialah bertolong-tolongan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallah fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi." Kata Nabi SAW, Allah memberi pertolongan kepada hamba itu selama hamba itu menolong saudaranya. Ini antara contoh memang Nabi SAW dia menjadi uswatun hasanah kepada kita. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk akhlaknya. Inilah teras kepada kehidupan Nabi SAW dalam menyampaikan dakwah Islam ini, berpaksikan kepada akhlak yang baik. Dengan akhlak itulah ramai di kalangan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang yang bukan Islam menerima Islam dengan sebab contoh teladan yang baik daripada akhlak Nabi SAW. Maka dalam perkara yang ketiga pada malam ini diceritakan kepada kita tentang bagaimana akhlak Nabi dalam sudut tolong menolong. Yang Nabi sebut dalam hadis Nabi SAW ini, Allah memberikan pertolongan kepada hamba itu selama hamba itu menolong saudaranya. Jadi kita ni ada satu konsep kehidupan kita yang Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong bantulah kamu dalam perkara-perkara kebaikan dan takwa, dan jangan kamu tolong menolong dalam perkara-perkara mungkar. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dalam perkara dosa dan permusuhan. Ini yang Allah sebut dalam Al-Quran. Maka terjemahan kepada itu Nabi lah yang tunjuk kepada kita. Nabi tunjuk kepada kita, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Allah perintah dalam Quran, tolong bantulah kamu, tolong menolonglah kamu dalam perkara kebaikan dan takwa. Nabi menjadi contoh teladannya. Apa yang Nabi buat, maka itulah satu nilai akhlak yang baik. Dalam satu hadis Nabi SAW yang lain yang menunjukkan tentang bagaimana Nabi buat. Bila kita baca hadis itu yang Nabi lafazkan, yang menunjukkan tentang bagaimana akhlaknya tolong menolong itu, maka Nabi dia adalah contoh dia. Nabi yang akan buat, kita akan ikut. Sebab tu uswatun hasanah. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi sebut, man nafasa an mu'minin kuraba min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatu min kurabil yaumil qiyamah. Nabi SAW sebut kepada kita, barang siapa yang melapangkan seseorang mukmin dari suatu kesusahan dunia, ini bab tolong menolong lah ni, maka Allah akan melapangkannya dari salah satu kesusahan daripada kesusahan hari kiamat. Ni tuan-tuan, ini janji Nabi kepada kita tentang bagaimana akhlaknya tolong menolong. Ini yang Nabi buat. Nabi memudahkan urusan-urusan orang lain. Nabi memudahkan urusan-urusan orang lain. Dalam salah satu kisah, Nabi SAW lalu pada satu tempat, Nabi nampak seorang wanita tua yang dia memang memerlukan bantuan. Siapa nak tolong aku ni, angkat barang ni, bawakan barang ni. Siapa nak tolong aku ni, angkat barang. Maka Nabi nampak itu, Nabi pun menghampiri orang tua tersebut, orang wanita tua itu. Nabi hampir. Bila Nabi hampir, dia panggil Nabi, boleh tak tolong aku angkatkan barang ni? Kata Nabi, boleh. Kalau engkau boleh tolong, nanti aku bagi upah. Kata orang tua tu, orang tua perempuan, wanita tua. Nanti aku bagi upah. Maka Nabi SAW pun angkat barang tu. Kata Nabi, aku tolong ni tanpa perlu beri aku upah. Kata Nabi, aku tolong ni ikhlas kerana Allah SWT. Maka Nabi angkat barang tu, Nabi pun berjalan bersama dengan wanita tua tu. Jalan. Jalan-jalan ni, kata wanita tua tu, wahai pemuda, dekat Mekah ni ada seorang tu yang dia mengaku dia tu Nabi.
Dia kata begitu. Yang dia tu mengaku dia tu Nabi. Hati-hati tahu, kamu jangan ikut terpengaruh dengan lelaki tu. Dia betul-betul pesan kan. Hati-hati, kamu jangan ikut, jangan terpengaruh dengan lelaki yang mendakwa dia tu Nabi kan. Kata orang tua tersebut. Maka Nabi SAW dengar kata itu, Nabi pun cakap dengan dia, makcik, lebih kurang gitulah bahasa kita kan. Aku ni lah orang yang kau maksudkan tu. Akulah Muhammad Rasulullah, kata Nabi. Bila dia cakap sama dia itu, dia pun tengok muka Nabi. Dia tengok muka Nabi kan? Dalam hadis ini menceritakan bahawa wanita ini selepas itu di Islam, dia melihat wajah Nabi itu penuh dengan wajah-wajah ketenangan dan wajah-wajah kejujuran. Tenang mata memandang. Ini sifat mukjizat yang Allah beri kepada Nabi. Siapa tengok Nabi, dia akan tertawan. Abdullah bin Salam, dalam hadis biasa kita dengar dalam peristiwa hijrah, ketika Nabi sampai ke Madinah, Abdullah bin Salam ni ahli kitab, dia bukan lagi Islam, tapi dia nak tengok mana satu Muhammad yang ada dalam kitab tu, kitab Taurah tu kan. Dia tengok Muhammad. Bila dia tengok Nabi Muhammad SAW dan dia bertanya beberapa soalan, kemudian selepas itu dia Islam. Ketika dia meriwayatkan hadis Nabi SAW yang Nabi SAW suruh pada kita kan, afshu salam bainahum. Kata Nabi, masuk je Madinah, hadis Nabi yang pertama kata Nabi, sebarkan salam di kalangan kamu. Wa at'imu at'am, berilah makan, belanja wang makan. Wasilatul arham, dan hubungkan silaturahim. Dan qiyam, bangun malam. Wanasun niyam, ketika mana manusia sedang tidur. Ini 4 wasiat Nabi. Tadkhulul jannata bisalam, maka kamu akan masuk syurga dengan sejahtera. Hadis ini Abdullah bin Salam yang meriwayatkan. Tapi ketika itu dia dah Islam. Masa dia meriwayatkan hadis ini, dia kata, ketika aku melihat wajah Muhammad yang dikatakan Nabi sebagai akhir zaman, aku tidak dapati pada wajahnya itu ada tanda-tanda kedustaan. Tu tuan-tuan, hebatnya Nabi SAW ni. Orang kafir tengok dia, orang ahli kitab belum Islam lagi, dia tengok Nabi, pada wajah Nabi itu tidak ada tanda-tanda kedustaan. Kalau Abdullah bin Salam ni tengok muka kita, penuh dengan tanda kedustaan agaknya. Kalau Abdullah bin Salam tu hidup kan, dia tengok muka kita, muka saya ni, muka Cikgu Fauzi ni kan, mesti ada tanda-tanda kedustaan. Sebab kita memang terdedah dengan dosa. Tapi dia tengok Nabi, pada wajah Nabi tu dia ada tanda-tanda kedustaan. Sebab tu dia tanya Nabi, antara soalannya tu yang mungkin tuan tahu, apakah makanan yang pertama dimakan oleh ahli syurga? Siapa dapat jawab? Ada ni ramai-ramai dapat jawab ni. Apakah makanan yang pertama yang akan dimakan oleh ahli syurga? Sebab soalan ni dalam kitab Taurah itu hanya Nabi akhir zaman saja dapat jawab. Maka Nabi jawab, makanan pertama yang dimakan oleh syurga adalah hati ikan paus. Wah, tu dia kan. Ikan paus itulah yang menelan Nabi Yunus alaihissalam 40 malam, 40 hari. Kan? Pada kita tuan jangan bayangkan Nabi Yunus tu macam kita. Kita ni ketot je kan, ketot itu kecil je. Nabi Yunus tu baru peringkat berapa nabi-nabi. Kata para ulama, Nabi Yunus besarnya ikan paus itu, sekira-kira Nabi Yunus berdiri dalam perut ikan paus tu, masih lagi boleh berdiri dalam perut ikan paus tu. Betapa besarnya ikan paus tu. Kita nampak ni kecil-kecil dari belakang dah. Dari akhir zaman ikan paus makin kecil-kecil. Masa zaman tu besar. Ikan paus, ikan nun katanya kan. Masuk dalam perut ikan nun itu 40 hari 40 malam. Dalam kegelapan perut ikan nun, kegelapan malam, kegelapan laut dalam, dan kegelapan Nabi Yunus meninggalkan dakwah kaum dia kerana putus asa. Rasa kecewa dengan kaum dia sebab kaum dia tak mau ikut dakwah Nabi Yunus untuk beriman kepada Allah SWT. Nabi Yunus ambil keputusan untuk tinggalkan kaum dia, nak merantau, tinggalkan kan, nak merantau, naik kapal. Panjang cerita dia dalam surah Al-Anbiya tu ada cerita. Itu hati ikan paus itu adalah makanan pertama yang akan dimakan oleh penghuni syurga.
Wallahu alam. Kita nak makan ni, hati ikan paus tuan-tuan, masuk syurga, dapat rasa macam mana. Sekarang ni kalau nak makan boleh juga, tak tahulah berapa harga. Siapa tahu sini hati ikan paus berapa harga dia? Sekilo. Kan, tak tahu, saya pun tak tahu tuan-tuan kan. Tapi itu jawapan Nabi. Itu jawapan Nabi. Soalan yang kedua dia tanya, apakah yang menentukan wajah anak itu? Yang menentukan wajah anak itu merupa mak ke rupa bapak? Soalan tu soalan sains tu. Soalan sains. Tanya pada Nabi. Nabi jawab steady je, Nabi jawab. Nabi kata, adapun anak kalau dia berupa pada bapa, maka gen bapa itu lebih dahulu klimaksnya, kemuncaknya. Kalau kata berupa pada mak, baru mak je dulu yang klimaksnya. Tu Nabi dia jawab tu tuan-tuan. Sains bagi jawapan betul. Tu. Maka Abdullah bin Salam, bila Nabi dapat jawab, dia kata sah, confirm dah, ini dah Nabi akhir zaman. Setelah bila? Setelah dia bertengok ada tanda-tanda nubuwah pada tengkuk Nabi. Dia ahli kitab, dia baca. Maka Abdullah bin Salam ni dia mencari kebenaran dan dia membenarkan kebenaran. Maka dia Islam. Sebab tu bila dia Islam, dia kata aku tengok pada wajah Nabi, mula-mula sekali aku tengok wajah Muhammad, pada wajahnya tidak ada tanda-tanda pendusta, tidak ada tanda-tanda pendustaan. Ini Abdullah bin Salam. Maka Nabi SAW bila cakap dengan orang tua tadi tu, kan, kata Nabi, akulah Muhammad, Nabi pesuruh Allah. Maka bila orang tu tengok wajah Nabi SAW, dia kata, adakah ini orang yang selalu aku hina dan aku caci? Dia kata, cakap Nabi, adakah engkau ni yang aku selalu hina, selalu caci? Kata Nabi, ya, akulah Muhammad. Sebab apa? Sebab akhlak Nabi. Nabi pikul barang berat, barang tu Nabi pikul tanpa ambil upah. Dan wajah Nabi sentiasa senyum, menuturkan kata-kata yang baik kepada perempuan tua itu. Bila dia melihat akhlak Nabi itu, maka dia mengucap kalimah syahadah bahawa Nabi adalah pesuruh Allah dan Allah itu adalah tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Ini contoh tuan-tuan, kalau kita sekarang ni kita boleh buat itu sebagai salah satu ciri-ciri kita memudahkan orang kepada macam ada Nabi SAW sebut, barang siapa yang melapangkan seseorang mukmin dari satu kesusahan dunia, maka Allah akan melapangkan dia daripada salah satu kesusahan di hari akhirat. Kalau kita rasa kat akhirat besok matahari sejengkal di atas kepala, maka Allah akan memudahkan urusan kita. Walaupun matahari sejengkal kepala, kita tidak tenggelam dengan peluh-peluh kita. Kita tidak akan mengalami seksa-seksa di padang mahsyar. Ini janji betapa akhlaknya berbuat baik dan menolong orang ini. Menolong orang ni tuan-tuan nikmati Allah Subhanahu Wa Taala, dia merupakan salah satu daripada ibadah umum. Ibadah ada dua. Ibadah ini kata para ulama adalah ketundukan, kepatuhan, ketaatan secara mutlaknya kepada Allah, meninggalkan segala yang Allah larang dan melakukan segala yang Allah perintah, itu dalam ruang lingkup ibadah. Maka ibadah ada dua, ibadah umum dan ibadah khusus. Ibadah khusus adalah yang kita buat menjadi rukun kepada Islam kita. Kita sembahyang, kita berpuasa, kita mengeluarkan zakat dan kita menunaikan haji. Ni tahun ni orang pergi haji, rakyat Malaysia naik kota dia 31,400 orang. Yang lepas 40,000 lebih je. Tak ramai. Ini 31,000 orang. Ramai alhamdulillah. Ada yang pergi haji tahun ni? Naik nama. Yang naik nama ni pula tak terikat lagi dengan usia 65 tahun. InsyaAllah yang 65 tahun ke atas, sihat walafiat, yang tidak ada penyakit-penyakit kronik, saya rasa boleh pergi tahun ni. Pergilah. Dah sampai masa kan. Allah dah jemput sebagai tetamu Allah. Kalau yang rasa nama-nama nak perlu kepada rayuan-rayuan tu, kalau ikut para ulama kata, perbanyakkanlah dengan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda. Perbanyakkan zikir itu.
Sama ada tuan-tuan nak pergi haji ataupun tuan-tuan nak pergi umrah, banyakkan labbaik Allahumma labbaik itu. Kan lepas semayang tu wirid-wirid lah sikit. Nak dapat 11 ke 21 ke 40 ke, yang penting kita melazimkan dengan labbaik Allahumma labbaik. Mudah-mudahan Allah jemput kita sebagai tetamu Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu. Baik, tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi SAW, maka kita kena ikutlah contoh-contoh akhlak yang Nabi SAW tinggalkan kepada kita ini. Sebab itu salah satu daripada Nabi SAW sebut, lapangkan orang mukmin kesusahan dia. Kalau ada kesusahan, kalau kita nampak dia susah, walaupun dia tidak buka mulut pada kita, tolonglah. Kita yang membuka mulut. Awak susah ke? Contoh jiran, contoh adik-beradik kita, adik-beradik, jiran, rakan, sahabat-sahabat sekerja kita, sahabat sepejabat, sahabat sama-sama sekolah, daripada sekolah rendah masuk sekolah menengah sampai ketua, sama duduk satu kampung, takkan dah tak kenal hati budi orang tu. Bohong kalau kita ni daripada kecil kan. Contoh, daripada kecil sekolah rendah naik sekolah menengah sama-sama, betul orang lain semua pakat pergi belajar tinggal kat kampung, kita duduk kat kampung juga kan, sama-sama membesar, sama-sama kahwin, lambat dengan cepat je kahwin kan, anak-anak pun dah besar sampai ketua, satu masjid, satu qaryah. Mustahil kalau kita tak kenal hati budi orang tu. Ni tuan-tuan, sekampung ni kan, asal mana? Segamat. Kampung mana? Tahang Rimau. Lahir kat mana? Tahang Rimau. Besar kat mana? Tahang Rimau. Contoh kan. Tua kat mana? Tahang Rimau. Mati esok tu kat kubur kat Tahang Rimau juga, kalau ada kubur kat situ lah. Kalau kubur kat Belata lah ke, ditanamkan. Contoh begitu. Takkanlah kita kalau sama membesar satu kampung tak kenal. Contoh begitu kan. Ada satu orang saya jumpa, orang Seramat jugalah. Bila berbual tu, Ustaz kenal orang ni. Kenal, saya kata kan. Kenal. Oh, dia tu Ustaz daripada kecil membesar dengan saya, ada sebut tu kan. Daripada kecil membesar dengan saya, satu sekolah, satu kelas. Kata dia rumah pun depan. Kalau saya jerit dia dengar, kalau dia jerit saya pun dengar. Dah sampai ketua dah sekarang ni, kata dia kan. Dah sama-sama tua dah. Nampak? Dia boleh cerita tentang kebaikan orang tu, dan dia juga boleh cerita tentang keburukan orang tu kalau nak. Itu contoh begitu. Itu kenal orang kampung. Maka kalau dia mengalami kesusahan, kita nampak daripada riak wajah dia ke, daripada riak kehidupan dia tu, dia susah. Itu kita tak payah tunggu dia buka mulut pada kita. Kita menawarkan khidmat bakti kita pada dia. Maka apabila kita dapat bantu dia, dapat tolong dia, meringankan bebanan dia, maka Allah akan memberi satu keringanan daripada kesusahan hidup kita dekat akhirat. Contoh begitu. Hulurkan bantuan. Satu. Maka Nabi SAW sebut lagi kan pada kita, barang siapa yang meringankan penderitaan seseorang, Allah akan meringankan penderitaan dia di dunia dan di akhirat. Dua dapat balasan. Derita kan, susah hati suami kahwin lagi tuan-tuan kan, kahwin ke pula kat Thailand contohnya kan, tanpa pengetahuan dia. Ini contoh ni, tak ada kena-mengena hidup yang mati kan. Dia derita hati, susah kan, tak tahu nak luah kat mana kan. Contoh, kita tahu masalah dia, kita datang beri nasihat, bukan batu api pada dia kan. Kau minta cerai dengan suami kau tu, minta cerai, tak guna suami kau tu, memang lelaki tak guna. Itu batu api dia kan. Kita meringankan penderitaan dia. Derita ini bukan derita kehidupan semata-mata. Contoh, orang kena banjir kan, orang kena sakit timpa penyakit kanser, penyakit yang penyakit kronik, dan tuan dimati Allah Subhanahu taala. Derita dia bukan sekadar zahir. Kalau kita banjir, kematian, aksiden, kemalangan dan sebagainya, kebakaran, kita nampak dia derita dari sudut zahir, zahir mata kita memandang. Tapi ramai lagi orang masyarakat kita yang derita dia punya spiritual dia, batin dia derita dengan sebab masalah-masalah kehidupan. Kadang-kadang anak-anak dia kan tidak menjadi anak yang soleh dan soleha, jadi anak derhaka kan, mak bapak ditengkingnya, mak bapak diugutnya, mak bapak dicurinya duit dia dan sebagainya. Ada seorang hamba Allah, ni lepas ni lah saya jumpa dia kan. Dia duduk dekat kawasan bandar,
dalam negeri Johor dia lah, duduk dalam kawasan bandar. Lama dah memang dia menetap ke situ, beli rumah semua dah tetap ke situ. Anak ada 6 orang, membesar kan. Tapi satu daripada anak dia ni penagih dadah. Tak semayang, derhaka pada dia dengan isteri dia. Last kali habis barang-barang rumah tu semua dijualnya. Digadainya. Jadi bapak dia derita, mak dia ni kecewa anak dia macam tu. Akhirnya dia ambil satu tindakan, dia beli rumah penghujung negeri Johor ni. Beli rumah penghujung negeri Johor ni. Beli tanah, bukan beli rumah, beli tanah penghujung negeri Johor. Dia pindah, dia buat rumah senyap-senyap. Dia pindah daripada rumah itu ke tempat kampung dia penghujung negeri Johor ni. Anak dia seorang pun tak tahu. Derita. Ni anak-anak derhaka ni, dia melukai hati mak bapak. Anak-anak ini tidak akan mencium bau syurga. Tiga golongan kata Nabi SAW yang tidak akan mencium bau syurga, walaupun bau syurga tu boleh dihidu dengan beribu batu. Siapa dia? Yang pertama, peminum arak. Tak akan cium bau syurga kalau dia tak taubat. Yang kedua, anak yang derhaka kepada mak bapak, tak cium bau syurga. Yang ketiga, tuan-tuan ni mata Allah SWT, siapa yang ketiga ni? Yang pertama, orang peminum arak. Yang kedua, anak yang derhaka. Yang ketiga, lelaki yang dayus. Siapa lelaki yang dayus ni? Lelaki yang menjadi suami, ada isteri, ada anak-anak, membiarkan isteri dan anak-anak dia itu melakukan mungkar kepada Allah, tanpa teguran, tanpa bimbingan, tanpa didikan. Malah bangga pula kalau keluar rumah, pergi ke pasar malam ke pasar mana ke, pergi pasar raya dan sebagainya, kan, pimpin tangan isteri, caring contohnya, tapi isteri mendedahkan aurat. Ini lelaki dayus. Tu. Lelaki dayus ini tidak mencium bau syurga. Masuk jangan mimpilah. Cium pun tak dapat. Tu contoh begitu. Ni Nabi pesan kepada kita agar kita mengambil peringatan. Sebab itu duduk membawa diri jauh, membawa diri. Tu kan. Jadi saya jumpa kan. Kenapa jauh sangat di rumah ni ya Allah, saya kata kan. Pergi ziarah, dia sakit, telinga pun dah tak dengar kan. Nak cakap tu macam cakap bergaduh, tekak-tekak pula kan, tinggi suara. Nak cakap dengan dia tu sebab apa? Dah tak dengar, sound dah rosak dah. Barulah lama tu kan, dia tak kenal sangat dengan kita. Lama cerita-cerita korek-korek. Mesti ada rahsia ni kan, kenapa jauh ni merantau ni kan. Apa semua. Baru dia cerita, derita. Derita itu kalau kita yang dapat meringankan penderitaan dia itu, dari sudut dalaman ini, ramai orang derita dalaman ni tuan-tuan. Saya kat hospital saya tahulah kan, ramai orang-orang yang sebenarnya bila dia sakit itu, bila kita datang jumpa menyantuni dia, apatah lagi kenal sikit sebanyak kan, ada kalangan kita ni, dia bukan sekadar dia sakit tu nampak zahir dirawat oleh doktor, tapi derita dalam tu derita, penderitaan, mengalami penderitaan hidup, kekecewaan dan sebagainya. Maka kalau kita dapat bantu dia meringankan penderitaan dia itu, Nabi sebut Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan di akhirat. Kan, contoh begitu. Kita adik-beradik, sebab tu bila tolong adik-beradik, dulu pernah saya sebut orang lelaki. Kita ni lelaki, tanggungjawab kita beza dengan orang perempuan, isteri. Memang beza pun. Tapi dari sudut hierarki kewajipan itu, orang lelaki kita ni semua ni kan, dia kewajipan dia pada Allah, pada Rasul. Bila pada Allah, pada Rasul itu pada agama lah kan, pada Islam ini. Kemudian pada ibu, kemudian pada bapa, kemudian kepada adik-beradik perempuan yang ibu tunggal ataupun yang Andalusia. Dulu orang panggil Andartu, sekarang Andalusia lah, sedap sikit nama tu kan. Andartu tu anak dara tua. Kalau Andalusia ni anak dara lanjut usia. Dia lain sikit kan. Betul begitu. Kita ni lelaki ni, macam saya kan, pada Allah, pada Rasul, pada ibu, pada ayah. Sekarang ni ibu ayah saya dah tak ada lah. Saya jadi anak yatim piatu.
Tapi kebaktian pada ibu, pada ayah tetap bagi kita walaupun dia sudah meninggal. Kemudian lepas bapa jatuh kepada adik-beradik perempuan, sama ada dia janda ataupun dia tak kahwin, lanjut usia tak kahwin. Ini kita baru lepas dia tu baru jatuh isteri. Nampak tak? Islam letakkan turutan. Tapi kadang-kadang isteri kita tak faham, kan? Abang ni asyik mak, asyik kakak. Saya ni siapa? Dia banding itu kan. Dia tak faham. Kalau dia faham, alhamdulillah, selesai, tanggungjawab kita tu selesai. Maka ada adik-beradik kita yang mungkin derita, yang susah, kita bantu ni. Tak payah pergi jauh lah, adik-beradik sendiri je. Kalau dapat settle adik-beradik sendiri, baru kita boleh melebarkan kepada orang luar. Contoh begitu. Tapi bagi isteri lain, isteri pada Allah, pada Rasul, pada suami. Kan? Sebab tu dari sudut kita nak minta maaf, contoh nak minta maaf, kita lelaki ni kan, kita minta ampun dosa pada Allah, kan? Kemudian kita minta ampun dosa pada ibu, pada ayah kita. Tapi orang perempuan, isteri, orang perempuan, dia minta ampun dosa dengan Allah, kemudian jatuh pada suami. Barulah pada mak bapak dia. Begitukah keadaannya dari sudut minta ampun saja dosa sesama makhluk. Kalau dosa sesama makhluk tadi. Contoh begitu. Jadi hadirin hadirat muslimin yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, maka sebab itu sangat besar fadilat dia. Saya tak habis cerita lagi tuan-tuan, ke semalam ni tak habis cerita lagi tentang tolong menolong ini. Tak habis cerita. Besar. Tapi kita nak itu adalah akhlak Nabi. Akhlak Nabi SAW. Banyak Nabi tolong seorang wanita Yahudi. Yahudi yang selalu mencaci maki Nabi SAW, kan? Sampai satu hari, kan, Nabi tak jumpa lidah dia ejek-ejek Nabi baki hamun Nabi. Maka Nabi tanya, mana pergi selalu orang tua ni yang selalu buat kacau ni? Kata orang dah dia sakit ya Rasulullah. Nabi pergi ziarah. Itu Nabi. Kalau kita pergi mampus engkau kita kan. Dulu masa sihat, kan, kau maki hamun aku, kau caci maki aku, ni kau sakit, padan muka kau. Itu kita. Jauh iman kita dengan iman Nabi kan. Iman sahabat pun jauh. Tapi Nabi pergi ziarah, kan. Nabi tunjuk akhlak yang baik, Nabi bantu dia dan sebagainya. Akhirnya dia Islam. Nampak akhlak Nabi, kan. Nabi satu pagi-pagi lepas Nabi sembahyang subuh, Nabi pergi dekat pinggir kota Mekah, Nabi bagi Madinah, Nabi bagi orang makan. Orang tua uzur makan. Tak ada gigi dah. Nabi kunyahkan kurma itu, Nabi suapkan kat mulut dia. Pagi-pagi, setiap pagi Nabi buat macam itu sampai Nabi wafat. Wafat. Ganti Abu Bakar. Abu Bakar tanya Aisyah, apa yang Nabi buat? Kata Aisyah, Nabi pergi makan. Ada seorang kan dekat pinggir kota. Abu Bakar pergi bagi makan. Dia kata, engkau siapa ni? Kata dia. Tanya Abu Bakar, kan? Kata Abu Bakar, akulah Nabi. Tapi bukan tujuan nak berbohong tuan-tuan. Kau Nabi? Tak. Akulah lelaki yang selalu bagi kau makan, kata Abu Bakar. Kata lelaki itu, tidak. Ini bukan dia. Engkau ni orang lain. Bukan orang yang selalu bagi aku makan. Orang yang selalu bagi aku makan ini, kan, dia menyuapkan ke mulut aku, makanan itu telah lumat. Itu yang Abu Bakar tak tahu. Abu Bakar tahu bagi makan je, kan. Nabi kunyahkan, lumat dah, suap sebab dia tak ada gigi. Akhirnya dia tanya, siapa sebenarnya engkau? Mana pergi lelaki yang selalu suapkan aku? Padahal dia tu sama macam wanita tua tadi, selalu maki hamun Nabi SAW. Nabi dah wafat dah. Abu Bakar kata, lelaki yang selalu menyuapkan kau itu adalah Muhammad, pesuruh Allah. Mana pergi dia? Kata Abu Bakar, dia telah wafat, telah meninggal. Nabi telah meninggal sebab akhlak Nabi bantu dia tiap-tiap hari bagi makan tu tuan-tuan yang minta Allah SWT. Lepas Nabi meninggal baru dia Islam. Akhlak sangat baik. Ni Nabi tolong, kan. Ini mau tolonglah, ini bukan along. Kan orang selalu sebut, kan. Kita mau tolong, ini bukan along, kan. Along ni tolong-tolong juga, tapi siaplah kita, kan. Tentu begitu. Ini akhlak Nabi dalam bab tolong menolong. Itu sebab itu tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kata Nabi ringankan penderitaan. Yang terakhir,
dalam hadis Nabi SAW ini. Kata Nabi, barang siapa yang menutupi aib seseorang Muslim, dia tutup aib seorang Muslim itu, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Aib kita ni banyak ni. Usahakan tuan saya pun banyak aib dia, tapi Allah tutup aib kita. Kalau nak percaya Allah buka aib kita ni, kan, ya Allah, kita tak tahu nak letak muka kita kat mana. Aib kita banyak. Sebab itu jangan buka aib orang. Zaman dia muda-muda, lepaslah zaman dia muda-muda, kan, selesai. Contoh begitu. Tapi zaman tua ni dia dah baik, dah taubat, dah apa semua, kita tak payah ongkit kan. Kau tak kenal dia tu dulu tu, masa muda-muda tu malaon kampung tu. Kita pula cakap dengan orang, kita buka aib dia, selesai. Yang kedua, selalu saya sebut dengan kuliah-kuliah, kita taubat. Kita dah taubat dah, minta Allah ampunkan dosa, selesai dah taubat tuan-tuan, kan. Tapi kita jangan buka balik kisah-kisah kita tu dalam kita melakukan dosa. Bila kita taubat, kita tanam sedalam-dalamnya dalam bumi, ibarat dalam bumi ni, tanam sedalam, tutup dah, selesai. Soal orang lain nak buka tu cerita orang lain, tapi kadang-kadang kita ni bila dah tua-tua ni kan, main-main dengan cucu apa semua, kita pula buka cerita-cerita yang lama. Cucu-cucu semua, engkau orang ni tak tahu atuk ni siapa dulu masa muda-muda. Kita cakap gitu kan. Dalam kampung ni sebut nama atuk je kan, semua orang tahu siapa atuk. Kita buka balik cerita lama kita yang tak baik tu. Kata para ulama tasawuf, itu tanda taubat kamu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni tuan-tuan, bahaya kan. Maka kalau kita dah taubat, astagfirullah, menangis-nangis minta ampun dosa dengan Allah, tak cukup dekat bumi Malaysia, pergi pula Mekah, Kaabah, pergi Raudhah, menangis-nangis minta ampun dosa, jangan sekali-kali kita membuka balik apa keburukan dosa yang kita buat walaupun pada isteri, walaupun pada anak-anak cucu kita, contoh begitu. Jangan. Kalau kita buka balik mulut, kita buka balik kisah silam, kata para ulama tasawuf, itu tanda dosa kamu belum terampun. Dosa kita belum terampun. Waliyazubillah. Ini kita kena berhati-hatilah dengan kehidupan kita ini agar kita sentiasa terjaga dan terpelihara. Maka tutup aib orang, Allah akan tutup aib kamu. Nabi tengah-tengah kuliah, ni akhlak Nabi. Tengah-tengah kuliah kan, ini jauh-jauh tuan-tuan. Zaman Nabi duduk rapat-rapat. Kan, kira Nabi duduk. Mungkin masa tu tak ada mikrofon. Sekarang ni ada mikrofon, orang duduk jauh-jauh, duduk kat luar masjid pun dengar juga kuliah ustaz. Tentu begitu. Zaman Nabi, sahabat duduk rapat-rapat. Dalam satu malam, ada sahabat yang kentut. Kentut. Kentut tu satu bab lah. Dia tak berbunyi, tapi baunya Masya Allah, kan. Jadi sahabat-sahabat tertoleh-toleh, siapa kentut ni, bau ni, ya Allah, tengok kanan tengok kiri. Nabi pun bau. Tapi Nabi cakap, ni siapa kentut ni? Nabi tak cakap macam itu, kan. Nabi bau. Diam, selesai. Kan? Apa akhlak Nabi? Lepas habis kuliah, kata Nabi, saya nak memperbaharui uduk. Siapa ikut saya, dia dapat pahala. Nampak Nabi? Nabi kata, saya nak memperbaharui uduk. Nabi bangun, ambil uduk. Sahabat-sahabat dengar Nabi cakap siapa beri uduk dapat pahala, kan. Sahabat-sahabat semua 10. Termasuklah orang yang kentut tu keluar. Kalau tidak, sahabat-sahabat tak bangun. Siapa yang sahabat tunggu? Waktu isyak ni, siapa yang bangun dia pergi bilik air? Itulah dia yang kentut tu, yang bau busuk tu, kan. Tapi tak. Nabi ajak semua keluar sama-sama ambil uduk, memperbaiki uduk, termasuk orang yang kentut itu. Sampai kesudah sahabat-sahabat tak tahu siapa yang kentut. Ini akhlak Nabi, tutup aib sahabat-sahabat. Tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, itu di antara contoh-contoh akhlak Nabi SAW. Dalam satu hadis Nabi ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih, yang Nabi sebut tadi, lapangkan orang Muslim kesusahan, Allah akan lapangkan satu kesusahan kita di akhirat besok. Allah Ta'ala kata, Nabi sebut, siapa yang meringankan penderitaan orang Muslim, Allah akan meringankan penderitaan dia di dunia dan di akhirat. Nabi sebut pada kita, barang siapa yang menutup aib saudaranya yang Islam, Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dan yang terakhir kata Nabi, kalau Allah akan menolong seorang hamba,
selama hamba itu mau menolong saudaranya. Ini hadis dia, wallahi fi aunil abdi ma kana abdu fi auni akhihi. Kata Nabi, Allah akan memberi pertolongan kepada hamba itu selama mana hamba itu menolong saudaranya. Ada 4 perkara dalam hadis yang panjang ni. Dalam kitab ni adalah hadis pendek dia, wallahi fi auni abdi ni, kan? Tetapi dia daripada hadis yang panjang daripada Abu Bukhari, daripada Imam, riwayat daripada Imam Muslim, hadis sahih yang menyatakan kepada kita tentang bagaimana akhlak untuk kita tolong menolong sesama kita. InsyaAllah tuan-tuan dimati Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan sharekan pada tuan-tuan akan pertemuan yang akan datang dalam tajuk yang sama, apakah kelebihan-kelebihan tolong menolong ini menurut pendapat Imam Al-Ghazali dalam kitab dia Mukasyafatul Qulub. Kitab ni saya baca dekat surah Awang dengan shading sana. Kitab Mukasyafatul Qulub Imam Ghazali. Imam Ghazali sebut dalam satu tajuk yang banyak itu bagaimana kita ini memberi pertolongan, sikap kita tolong menolong itu, apakah kesan dia, apakah dia punya kelebihan dia, apakah keutamaan dia dalam kita tolong menolong. Saya saja panjangkan tajuk ni untuk kita bincang agar mudah-mudahan kita dapat ambil manfaat. Di saat akhir dunia, akhir zaman ni, manusia selalu hidup sendiri-sendiri. Keakuan, ananiah, kan? Ini kita kena semarakkan balik tolong menolong ni, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan jangan kita wa ta'awanu wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Wallahu a'lam. Tuan-tuan dimati Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.